Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazir bin Hussein, nombor matrik P142086. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan justifikasi RPH bagi subjek sains tingkatan 1 yang bertajuk Bumi. Pada akhir proses PDP ini, murid-murid akan dapat memahami dan menyatakan 4 struktur bumi. Yang kedua, dapat menyatakan 2 perbezaan lapisan bumi. Dan yang terakhir sekali, dapat menyatakan 2 keadaan fizik yang membantu kewujudan kehidupan di bumi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan justifikasi pemilihan aktiviti dan kaedah PDP dalam langkah pengajaran RPH ini. Okey, yang pertama, penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar. Antara sebab saya memilih aktiviti ini adalah kerana video dapat menarik perhatian ke semua murid agar lebih memahami subjek yang diajar dengan cepat berbanding mereka hanya membaca ataupun mendengar penjelasan daripada guru semata-mata. Okey, aktiviti yang kedua ialah perbincangan secara berkumpulan. Antara sebab saya memilih aktiviti ini adalah kerana dapat memberi ruang dan peluang kepada murid untuk menerapkan lagi kemahiran pembelajaran abad ke-21 iaitu berkomunikasi secara kolaboratif dengan meluahkan dan berkongsi pendapat melalui perbincangan yang diadakan. Selain itu, ia juga dapat membantu memupuk kemahiran berfikir murid secara kritis, kreatif dan juga inovatif. Okey, seterusnya penggunaan komputer sebagai bahan rujukan pelajar dan juga kuis. Sebab saya memilih aktiviti ini adalah kerana bertujuan meluaskan lagi penerokan ilmu dalam kalangan murid terhadap internet dan juga YouTube. Selain itu, ia juga dapat menguji kefahaman serta mengukuhkan lagi ingatan pelajar terhadap sesi PDP tersebut melalui kuis, iaitu sebagai contoh kuis Kahoot yang diadakan pada sesi RPH ini. Akhir sekali, penggunaan makmal komputer yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan bahan bantu mengajar seperti peranti dan talian internet iaitu selaras dengan elemen TMK. Melalui kaedah pembelajaran di luar bilik darjah ini juga, ia juga dapat mewujudkan suasana PDP yang lebih menarik dan mampu meningkatkan motivasi dalam diri murid-murid terhadap sesi PDP yang dijalankan. Akhir sekali, strategi PDP yang digunakan dalam RPH ini ialah pembelajaran secara inquiry dan juga pembelajaran secara konstruktivisme. Kedua-dua strategi ini amatlah berkesan kerana dapat meningkatkan lagi perasaan ingin tahu pelajar dan juga mengkaji berkenaan dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh guru mereka menerusi tayangan video YouTube. Selain itu, ia juga dapat mengembangkan lagi kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar secara aktif dan tidak diterima oleh pelajar secara pasif dari persekitarannya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Said, nombor matrik P142077. Hari ini saya akan membentangkan mengenai justifikasi pemilihan aktiviti dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi murid tahun 3 mata pelajaran sains yang bertajuk kelas makanan. Menerangkan justifikasi pemilihan aktiviti dalam langkah pengajaran RPH ini. Yang pertama, penggunaan bahan gambar dan bercetak. Penggunaan bahan gambar dan bercetak ini dapat menarik minat pelajar dan memberi gambaran jelas kepada pelajar tentang topik pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua ialah penggunaan tayangan video sebagai bahan bantu mengajar. Pemilihan aktiviti ini menarik tumpuan semua pelajar bagi lebih memahami tentang perkara yang akan dipelajari dan mampu membina pemahaman yang lebih cepat dan mengelak murid untuk mudah bosan. Yang ketiga ialah pembincangan dan tugasan dalam kumpulan. Saya memilih aktiviti ini kerana ia dapat membantu murid mengenal dan menyelesaikan diri dengan setiap kaedah pemikiran dan kemahiran yang berlainan dengan diri mereka. Dan ia juga dapat menerapkan kemahiran PAK21. Seterusnya yang terakhir iaitu yang keempat, penggunaan lembaran kerja sebagai bahan bantu mengajar. Bagi aspek BBM ini, saya menggunakan aktiviti mewarna. Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan juga mampu memupuk sosio-emosi di kalangan pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi pengajaran dan pembelajaran dalam RPH ini. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang pertama ialah pembelajaran secara inquiry.
Strategi ini sangat sesuai dengan isi kandungan pelajaran yang mahu disampaikan. Strategi ini juga dapat membuat pelajar mempunyai perasaan ingin tahu dengan persoalan yang ditimbulkan oleh guru menerusi tayangan video. Pendekatan ini sesuai digunakan kepada jumlah murid yang ramai dan berbeza pengetahuan kerana ia berpusatkan murid. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang kedua yang digunakan dalam RPS ini ialah pengajaran berasaskan constructivism. Pendekatan ini sangat berkesan kerana ia dapat melatih murid dengan nilai bertanggungjawab terhadap segala tugasan dan usaha untuk memproses maklumat bagi menyiapkan tugasan yang diberikan kepada mereka. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Farhain binti Muhammad Rosti akan membentangkan rancangan pengajaran harian dan justifikasi bagi subjek sains tingkatan 2, topik kelas makanan. Standard kandungan bagi topik ini ialah kelas makanan, manakala standard pembelajaran iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Dari segi objektif, yang pertama, murid dapat menyenaraikan kelas makanan dengan lengkap, dan yang kedua, murid dapat mengkelaskan sumber makanan mengikut kelas makanan. Bagi justifikasi rancangan aktiviti pengajaran, saya bahagikan kepada 3 fasa. Untuk fasa permulaan, set induksi selama 5 minit, video YouTube akan ditayangkan. Ia adalah sebagai rangsangan awal kepada para murid supaya bersedia dengan aktiviti PDP pada hari tersebut. Elemen visual ini digunakan kerana lebih cepat diproses serta memberi kesan yang lebih baik terhadap pemahaman pelajar. Pelajar yang dilihat tidak bersemangat juga akan lebih tertarik untuk sesi pembelajaran. Untuk fasa perkembangan pada langkah 1 selama 3 minit ataupun pendahuluan, slide PowerPoint akan digunakan oleh guru. Slide PowerPoint ini adalah lebih berkesan kerana ianya lebih menarik dan tidak bosan untuk sesi pembelajaran. Ianya lebih mudah difahami dan senang diajar berbanding kaedah pembacaan melalui buku teks semata-mata. Murid juga dapat melihat dengan jelas tentang topik secara lebih teratur. Langkah kedua bagi fasa ini menggunakan kad imbasan. Kad imbasan boleh mengelakkan murid berasa bosan dan tidak bermaya. Guru akan memberikan soalan dan murid akan menampal jawapan menggunakan kad imbasan di hadapan. Kaedah ini akan menggalakkan pergerakan mereka atau psikomotor murid dalam sesi PDP. Langkah 3 pada fasa perkembangan iaitu selama 7 minit, kertas edaran kuis akan diberikan oleh guru. Aktiviti kuis secara berkumpulan dapat meningkatkan dan mengukuhkan lagi pemahaman murid. Selain itu, murid juga dapat bekerjasama berkongsi idea dalam menyelesaikan masalah. Bukan sahaja dapat merangsang psikomotor murid, kuis berkumpulan juga dapat merangsang deria pendengaran, penglihatan dan daya pemikiran mereka. Malah pembelajaran juga menjadi tidak membosankan. Bagi sesi penutup selama 5 minit, buku teks akan digunakan. Guru akan merumus tajuk pada hari tersebut sebagai aktiviti pengukuhan. Ianya diharap dapat membantu murid untuk mengingat pelajaran tersebut bagi jangka masa yang lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursifa binti Muhammad Sabri. Saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian dan justifikasi aktiviti. Tajuk Sains tahun 6 bertemakan Sains Hayat, Unit 2, Manusia, subtopik Sistem Saraf Manusia. Kemahiran fokus ialah mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat yang diperolehi. Standard kandungannya ialah sistem saraf, standard pembelajaran, mengenal pasti jenis sistem saraf manusia. Yang kedua, memerihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya. Yang ketiga, menyatakan fungsi sistem saraf periferi. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat memahami sistem saraf manusia dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan dan membezakan jenis-jenis sistem saraf manusia. Kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 komponen utama saraf seperti otak, saraf tunjang dan rangkaian saraf. Kriteria kedua, murid dapat menyebut dengan tepat sekurang-kurangnya 2 jenis sistem saraf dalam badan manusia. Fokus pembelajaran, yang pertama strategi pengajaran
berpusatkan murid. Yang kedua, nilai murni, kerjasama antara kumpulan, memberi tumpuan di dalam kelas dan patuh kepada arahan guru. Elemen merentas kurikulum, pendidikan seni dan pendidikan kesihatan. Yang fokus yang keempat, kemahiran berfikir, memerhati, menakung dan mengelas. Induksi, isi pelajaran, pengenalan kepada sistem saraf manusia. Fokusnya memberi tumpuan dalam kelas. EMK, pendidikan kesihatan. KB, memerhati. Justifikasi kaedah mengajar. Yang pertama, memberi pendarahan awal kepada murid tentang topik yang akan dipelajari pada hari tersebut. Murid mengetahui hala tuju atau objektif PDP. Yang ketiga, menguji pengetahuan sedia ada murid. Yang keempat, memudahkan guru untuk merancang PDP pada hari tersebut. Seterusnya, menguji pengetahuan sedia ada murid. Yang terakhir sekali, guru dan murid dapat bergerak seiring untuk mencapai objektif PDP. Langkah 1 pelajaran, isi pelajarannya ialah penerangan tentang jenis dan fungsi sistem saraf manusia. Bahan bantu mengajar yang kita guna adalah gambar sistem saraf manusia. Yang kedua, model rangka manusia dan juga seorang murid sebagai wakil untuk kelas tersebut sebagai model manusia sebenar. Justifikasi kaedah yang kita pilih adalah untuk memberi pendedahan terperinci kepada murid tentang topik yang kita akan ajar pada hari tersebut. Yang keduanya, kita menggunakan gambar dan juga model rangka manusia tadi untuk membantu murid memahami isi pelajaran. Yang ketiga, untuk mengelakkan murid berasa bosan dan timbul rasa seronok belajar. Seterusnya, memberi suntikan visual yang jelas supaya murid lebih faham topik yang kita ajar. Sekali mengaitkan topik pembelajaran dengan situasi kehidupan sebenar. Langkah pengajaran yang kedua, isi pelajarannya urutan aliran isyarat. Kita menggunakan video yang mengandungi minda untuk menarik minat untuk belajar, dan dengan cara tersebut murid akan lebih fokus dan juga meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Seterusnya, PDP ini melibatkan elemen audio, visual dan membaca supaya sesi PDP kita lebih berkesan dan melahirkan pelajar dengan keputusan yang lebih memberangsangkan. Langkah 3, isi pelajaran aktiviti berkumpulan. Bahan bantu mengajar yang kita gunakan adalah kertas mahjong dan marker pen. Tugas kita untuk memperkukuhkan pengetahuan dan daya ingatan murid, memupuk dan menerapkan nilai kerjasama sesama murid, menimbulkan rasa seronok untuk belajar. Semua murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dan terakhir sekali, meningkatkan penggunaan aras kemahiran berfikir murid. Untuk bahagian penuntutnya, isi pelajaran ialah rumusan pembelajaran. Bahan bantu mengajar yang kita gunakan ialah buku teks dan lembaran kertas kerja. Justifikasinya adalah supaya murid dapat mengimbaskan balik pembelajaran yang kita ajar daripada awal PDP sehingga ke akhir, dan murid mendapat menguasai topik yang telah dipelajari. Latihan pengukuhan juga diberikan, iaitu lembaran kertas kerja supaya murid dapat mengingat untuk jangka masa panjang dan juga untuk menguji tahap keberkesanan PDP. Seterusnya, supaya murid dapat menguasai topik pembelajaran pada hari tersebut. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazarini binti Manaf akan membentangkan rancangan pengajaran harian dan justifikasi. Standard kandungan, pembiakan tumbuh-serang dan haiwan. Standard pembelajaran, menjelaskan dengan contoh cara haiwan membiak, menjelaskan dengan contoh cara haiwan bertelur sedikit ataupun bertelur banyak, dan menjelaskan dengan contoh cara haiwan melahirkan anak sedikit ataupun anak banyak. Okey. Untuk objektif, kita ada 3 di mana murid akan dapat mengenal pasti haiwan membiak secara bertelur atau melahirkan anak. Yang kedua, murid dapat mengelaskan bahawa haiwan bertelur sedikit dan haiwan bertelur banyak. Yang ketiga, murid dapat mengelaskan haiwan melahirkan anak secara sedikit ataupun melahirkan anak secara banyak lah. Okey, justifikasi rancangan aktiviti mengajar. Ni ada 3 di mana yang satu adalah set induksi. Okey, set induksi, bahan yang digunakan adalah video YouTube. Kaedah yang digunakan adalah menanyakan video YouTube lah. Biasanya video YouTube ni kita dapat menarik minat pelajar terhadap tajuk hari ini, di mana dia menghilangkan rasa bosan dan
menarik minat pelajar kita lah. Okey, setelah tayangan video, guru akan bertanyakan soalan lah untuk melatih pelajar berani dan menjawab soalan dan melatih pelajar untuk yakin pada diri sendiri. Okey, untuk perkembangan, yang kedua adalah perkembangan, di mana kita ada langkah 1. Masa yang digunakan adalah 5 minit. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah PowerPoint dan video YouTube. Okey, kaedah yang kita gunakan adalah kita menayangkan kad gambar, di mana seperti yang kita tahu, kad gambar ini kita boleh menarik minat pelajar untuk lebih fokus, untuk lebih faham dan untuk lebih tumpukan pelajaran dalam kelas, di mana dengan penerangan secara detail berkenaan kad gambar tersebut. Okey. Langkah 2, masih lagi menggunakan kaedah yang sama, iaitu slide PowerPoint lah. Di mana seperti yang kita tahu, slide PowerPoint ini kita dapat menarik minat pelajar akan lebih fokus terhadap dan memberikan tumpuan lebih lah orang kata, di mana terhadap penerangan tentang gambar-gambar yang mereka lihat. Okey, biasa seperti yang kita tahu, anak-anak pendalaman ini bila melihat gambar mereka akan teruja. Bila teruja mereka akan hilang rasa mengantuk, kurang fokus dalam kelas. Okey. Yang kedua, kita guru dan murid dapat bersoal jawab untuk menguji tahap pengetahuan yang sedia ada pada murid tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, bila murid mendengar, bila dia menyebut dan mengkategorikan cara haiwan membiak itu dengan betul lah. Untuk langkah 3, masa yang digunakan adalah 8 minit, di mana kita nak uji para pelajar kita sama ada faham ataupun tidak yang kita ajarkan tadi, yang kita terangkan, yang kita tunjukkan dalam video, dalam slide dan sebagainya. Kita nak uji diorang melalui kuis, kertas edaran yang dijawab secara individu. Kuis ini juga dapat merangsang psikomotor murid dan daya ingatan murid. Okey, penutup, kita gunakan bahan bantu mengajar adalah buku teks, di mana di akhir sesi PDP guru akan membuat rumusan tentang tajuk yang diajar tadi dan sesi soal jawab dalam 1-2 soalan macam itulah. Okey, biasanya aktiviti macam ni dapat membantu pelajar mengelaskan cara yang betul pembiakan haiwan dan sentiasa mengingatinya. InsyaAllah. Terima kasih.